Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tengku Sofia Rasih, adalah pelajar sarjana Ekonomi Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan kajian saya bertajuk Kesan Religiositi dan Persepsi Risiko terhadap Perancangan Perlindungan Takaful dalam kalangan pemandu e-hailing. Pembentangan ini akan meliputi tajuk-tajuk berikut. Pertumbuhan ekonomi dan perkhidmatan digital telah menjadikan perkhidmatan e-hailing dan p-hailing menjadi fenomena penting dalam ekonomi gig. Berikut adalah definisi yang diberikan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2021, dianggarkan seramai 160,000 orang pemandu e-hailing dan 70,000 orang penghantar makanan p-hailing di Malaysia. Secara keseluruhannya, pemandu e-hailing dan p-hailing serta pekerja ekonomi gig lain menyumbang kepada 26% tenaga buruh di Malaysia. Dari sejumlah 160,000 orang pekerja yang telah hilang pekerjaan antara Januari 2020 hingga Disember 2021, perkhidmatan ini amat penting dalam membantu mengurangkan kadar pengangguran dan melonjak aktiviti ekonomi negara. Walau bagaimanapun, Persekretarian Kerja Perkhidmatan ini mendedahkan pekerja kepada faktor-faktor risiko kemalangan, kesihatan dan kehilangan pendapatan. Berikut merupakan isu kajian. Laporan tinjauan The Centre pada tahun 2020 kepada 411 responden e-hailing dan p-hailing mendapati 76% responden tidak mempunyai perlindungan insurans berkaitan hilang pekerjaan, 57% tidak mempunyai perlindungan insurans kesihatan peribadi, 37% tidak mempunyai insurans kecederaan semasa bekerja, manakala 22% langsung tidak mempunyai sebarang bentuk perlindungan insurans sosial. Semakin membimbangkan apabila didapati majoriti tidak mempunyai ketahanan kewangan dengan 59% mengakui tidak mempunyai simpanan kecemasan dan juga 59% mengakui tiada simpanan persaraan. Angka-angka ini menunjukkan kadar penyertaan yang rendah bagi perlindungan sosial dalam kalangan pemandu e-hailing dan p-hailing. Kajian ini juga mendapati perlindungan insurans sosial yang disediakan oleh kerajaan melalui skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri hanyalah perlindungan yang minimum dan masih belum mencukupi untuk mengurangkan atau mengawal kerugian yang melibatkan jumlah kewangan yang besar seperti hilang upaya kekal atau kesihatan merosot. Secara amnya, pekerja gig tidak mendapat kemudahan dan manfaat pekerja yang lain sebagaimana yang diperolehi oleh tenaga buruh konvensional kerana pekerja tersebut tidak tertakluk di bawah Akta Kerja 1955. Oleh itu, secara automatik, majikan mereka tidak terikat untuk menyediakan kemudahan atau perlindungan. Kajian ini meneliti apakah faktor yang menyumbang kepada kegagalan perancangan perlindungan takaful dengan melihat dari aspek religiosity dan persepsi risiko. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti kesan religiosity dan persepsi risiko terhadap perancangan takaful individu dengan mengkaji hubungan persepsi risiko sebagai pemboleh ubah perantara. Kajian ini mengisi jurang penyelidikan berkaitan peranan persepsi risiko sebagai perantara dalam hubungan religiosity kepada keputusan individu yang sangat jarang ditemui dalam kajian lepas. Kajian ini juga berbeza dengan kajian lepas kerana kajian ini memfokuskan kepada persepsi risiko dari sudut risiko diri yang meliputi risiko kematian pramatang, hilang upaya dan kesihatan merosot. Kajian ini mengguna pakai maqasid syariah dalam menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Menurut kajian Zaid Ahmad Ansari, persepsi risiko ialah penilaian subjektif terhadap kemungkinan kejadian atau kemalangan boleh berlaku dan anggaran kebarangkalian bahawa ia akan membawa kepada akibat positif atau negatif. Oleh itu, perancangan atau tindakan untuk menangani sesuatu risiko amat bergantung kepada penilaian subjektif individu terhadap kerugian yang bakal dialami dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku pencegahan atau kawalan risiko. Menurut kajian Bazim dan rakan-rakan, tahap religiosity mempengaruhi persepsi risiko individu dan sesuatu tindakan pada masa hadapan.
Ferrer dan Klein pula mengkaji persepsi risiko dari aspek kesihatan. Mereka menakrifkan persepsi risiko sebagai penilaian seseorang tentang sesuatu keadaan atau hazard yang berpotensi untuk mendatangkan kemudaratan pada masa akan datang. Selari dengan maqasid syariah, kajian Syahidah Abdullah mendapati perlindungan takaful merupakan alat pengurusan risiko diri yang terbaik yang dapat memenuhi maqasid syariah. Perlindungan takaful juga dapat menjaga agama dengan menyediakan produk pengurusan risiko yang tidak mempunyai unsur riba, maisar dan gharar. Terdapat 4 hipotesis yang digunakan dalam kajian ini dan diterangkan dalam kerangka konseptual yang tertera. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik yang diedarkan secara bersemuka di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Pemilihan negeri-negeri ini dibuat berdasarkan populasi penduduk yang tinggi di ketiga-tiga negeri ini. Sejumlah 200 responden telah dipilih berdasarkan pensampilan mudah dengan kriteria asas ialah melibatkan diri dalam perkhidmatan e-hailing dan p-hailing. Maklumat demografi dan sosioekonomi responden mendapati majoriti responden adalah lelaki berbangsa Melayu, belia yang berumur 21 hingga 30 tahun, mempunyai pendidikan di peringkat sekolah menengah dan mengakui bekerja secara sambilan. Analisis kajian ini juga mendapati purata pendapatan ialah sebanyak RM2,565 sebulan dengan jumlah anggaran pendapatan yang diperolehi ialah di antara RM400 hingga RM10,000 sebulan. Majoriti responden terlibat dengan perkhidmatan Grab. Paparan menunjukkan hasil ujian kebolehpercayaan dan hasil ujian diagnostik. Hasil ujian kebolehpercayaan menunjukkan ketekalan dalaman yang baik. Nilai korelasi Pearson dan keputusan VIF mengesahkan bahawa semua pun boleh ubah bebas daripada sebarang masalah multicollinearity dan sesuai untuk digunakan dalam analisis regresi seterusnya. Paparan ini menunjukkan hasil prosedur analisis perantaraan dan prosedur proses makro yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Berdasarkan kepada keputusan analisis ini, kedua-dua hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara religiosity dan perancangan pelindungan takaful adalah signifikan. Maka hipotesis 1 hingga hipotesis 4 adalah disokong. Kewujudan kesan langsung yang signifikan antara religiosity dan perancangan perlindungan takaful menunjukkan bahawa individu yang mempunyai tahap religiosity yang tinggi akan lebih terdorong untuk membuat perancangan perlindungan takaful berbanding dengan mereka yang mempunyai tahap religiosity yang rendah. Keputusan kajian juga membuktikan bahawa persepsi risiko bertindak sebagai perantara dalam hubungan antara religiosity dan perancangan perlindungan takaful. Ini bermakna individu yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan mempunyai persepsi risiko yang tinggi dan akhirnya mendorong untuk membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan khususnya merancang perlindungan takaful. Dari segi teori, kajian ini mengisi jurang penyelidikan yang wujud berkaitan persepsi risiko dari sudut risiko diri yang meliputi risiko kemalangan pramatang, hilang upaya dan kesihatan merosot. Secara praktikalnya, kajian ini memberi input kepada pihak berkepentingan seperti pengendali takaful, Persatuan Takaful Malaysia dan institusi agama bagi mengaitkan persepsi risiko, elemen agama dan maqasid syariah dalam aktiviti pemasaran, kempen kesedaran dan sebagainya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di atas sumber serta sokongan yang diberikan untuk menyiapkan kajian ini. Sekian, terima kasih.